warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah. Sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, kita niat iktikaf dalam masjid. Alhamdulillah, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat yang paling besar Allah kurniakan pada kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tajuk untuk malam ni adalah berkaitan dengan musafir. Pertemuan lalu saya ada kongsikan hadis-hadis tentang haji. Haji yang mabrur dan sebagainya. Jadi kita dapat kesimpulan bahawasanya haji yang mabrur ganjarannya adalah tidak lain dan tidak bukan syurga Allah. Dan barang siapa yang mendapat haji yang mabrur, dia pulang selepas menunaikan haji seperti mana dia baru dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi yang baru lahir, tak ada dosa, bersih daripada dosa. Tapi dengan syaratnya apa? Hajinya lillahi ta'ala dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadah haji. Jadi hari ini insyaAllah kita akan masuk tajuk musafir. Dalam tajuk ni ada beberapa hadis yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, musafir ini antara satu galakan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga menggalakkan untuk kita keluar bermusafir. Antara ayat yang menggalakkan untuk kita keluar bermusafir seperti dalam surah Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi, supaya dengan mengembara itu kita dapat melihat kesan-kesan, kita dapat mengambil pengajaran daripada kaum-kaum yang terdahulu.
kita dapat melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang-orang yang ada hati dengannya. Bila orang yang mengembara musafir, mereka lihat kesan-kesan, mereka akan dapat memahami apa yang berlaku dan apa pengajaran di sebalik peristiwa tersebut. Jadi itu tujuannya Allah memerintahkan untuk kita keluar musafir, untuk kita keluar mengembara. Antara sebab dia supaya kita dapat tengok apa yang pernah berlaku pada umat-umat dahulu. Jadi contoh dia, kalau kita nak pergi mengembara, digalakkan untuk kita tengok tempat-tempat bersejarah, tengok tempat-tempat yang boleh memberi pengajaran. Pergi Laut Mati contohnya. Laut Mati, tempat pengajaran dia apa kita boleh dapat? Dekat situlah tenggelamnya kaum Nabi Lut alaihi salam. Yang mana Laut Mati itu adalah laut ataupun kawasan yang paling rendah di dunia. Bawah aras laut. Kedalaman Laut Mati itu juga bukan biasa-biasa. Itu semua kesan daripada apa? Daripada Allah menterbalikkan bumi dan menghempap semula. Jadi dia punya kedalaman tu mencecah 1 kilometer lebih ke bawah. Paras laut, bawah dalam. Baru jumpa Laut Mati. Dia kena turun bukit, turun gunung, turun pusing, baru jumpa Laut Mati. Ni arah laut, turun lagi. Dah jumpa Laut Mati, kedalaman Laut Mati tu pula 0,5 kilometer. Itu nak tunjukkan apa? Dia punya hempap tu bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Jadi bila kita pergi Laut Mati, kita bukan setakat ambil gambar, jalan-jalan, seronok-seronok, mandi. Laut Mati tu jarang orang mandi. Orang tak mandi dekat situ. Orang mandi kat Teluk Kemang. Laut Mati orang tak mandi. Sebab apa? Pedih, masin, garam dia tinggi. Jadi kalau mandi dekat situ, yang tak pandai berenang boleh berenang. Dia boleh belagak lah, saya dah pandai berenang, boleh terapung. Memanglah sebab laut tu masin. Jadi kita tak boleh tenggelam. Walaupun laut tu dalam, tapi tak boleh tenggelam. Kalau tenggelam tu, mungkin dia salah seorangnya. Kalau tenggelam lah, pergi Laut Mati tenggelam, mungkin dia salah seorang. Dia takkan tenggelam sebab laut tu sangat masin dan menyebabkan kita boleh terapung. 5 minit mandi, confirm keluar punya. Lagi-lagi kalau banyak kudis, banyak kurap, memang keluar awal. Pedih, sakit. Jadi tempat sebegitu kita datang, kita ambil pengajaran. Sebab tu Allah suruh mengembara, musafir. Tuan-tuan boleh juga tengok Gua Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka tidur selama 300 tahun dalam gua tersebut. Tuan-tuan boleh ziarah makam-makam ulama. Boleh, semua boleh. Itu antara tujuan kita musafir. Tuan-tuan jangan pergi luar negara lah. Pergi luar negara. Kalau dalam Malaysia ni lebih kurangnya biasanya pergi luar negara. Tengok budaya mereka. Tengok tempat-tempat yang menarik. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat kekuasaan dan kebesaran Allah. Pergi tanah Arab. Kenapa Arab ni tak ada rumput langsung? Semua padang pasir je. Padang pasir, dia tak ada gunung ganang. Gunung ada tapi gunungnya coklat. Dia tak hijau macam kita ni. Hijau, Malaysia ni hijau. Tapi Arab ni coklat.
Jadi kita boleh tengok, ziarah, ambil pengajaran, dan kita melihat kekuasaan Allah. Itu sebab Allah menggalakkan untuk kita bermusafir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama salafus soleh terdahulu, mereka sangat suka bermusafir. Ulama-ulama salafus soleh, mereka juga mengembara jauh. Tapi tujuan mereka mengembara adalah semata-mata untuk menuntut ilmu. Dia orang tak pergi satu tempat untuk dapatkan keduniaan, tak. Mereka pergi satu tempat untuk menuntut ilmu. Macam kita tak, kita pergi Terengganu untuk apa? Nak makan kopok lekor. Itu je. Kita pergi Langkawi untuk apa? Nak beli coklat daim. Itu je. Tak ada apa pun coklat daim tu. Kalau pergi Cameron cari apa? Strawberry je pun. Pergi beli teh dekat family store ada. Itu tujuan kita mengembara lah. Kita berjalan, itulah tujuannya. Tapi salafus soleh mereka tak macam tu. Mereka mengembara, mereka cari ilmu, menuntut ilmu. Itu antara mereka, sebab mereka bermusafir. Contoh dia apa? Contohnya ada seorang sahabat ni namanya Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Jabir bin Abdillah, dia ni mengembara ke negeri Syam daripada Madinah, yang mana jaraknya 1600 km. Daripada Madinah ke negeri Syam 1600 km. Semata-mata untuk mendengar satu hadis daripada seorang ulama, Abdullah bin Unais. Jalan 1600 km semata-mata nak dapat satu hadis sahaja. Kalau kita rasa macam tak berbaloi. Tapi ini ulama, dia memang berbaloi. Dia orang memang tujuan dia menuntut ilmu. Biarlah jauh pun, tapi yang penting dapat sanad hadis tu. Daripada Madinah ke negeri Syam 1600 km. Dulu tak ada bas, tak ada kereta, tak ada kapal terbang. Paling tidak pun naik unta, laju sikit naik kuda. 1600 km semata-mata nak dengar satu hadis. Satu je. Bukan banyak pun, satu. Tuan-tuan, bagaimana kesungguhan ulama salafus soleh nak mendapatkan sanad hadis itu. Ini seorang, Sayyidina Jabir bin Abdillah. Ada seorang lagi namanya Imam Baqi' Al-Andalusi. Imam Baqi' Al-Andalusi, beliau ni berasal daripada Spanyol, Andalus. Dia musafir, mengembara daripada Spanyol ke negara Baghdad, Iraq. Daripada Spanyol ke Baghdad, Iraq. 5,700 km. 5,700 km. Semata-mata nak belajar hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. 5,000 km jalan semata-mata nak menuntut ilmu. Hebat ulama salafus soleh terdahulu, mereka nak belajar, mengembara untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hasil kesungguhan mereka ni dapat kita nikmati sekarang. Kita dapat sanad hadis daripada sekian, diriwayatkan daripada sekian simpulan-simpulan. Inilah hasil dia. Kalaulah mereka tak bersungguh-sungguh dahulu, kita pun tak dapat baca hadis hari ni. Boleh jadi kita tak tahu pun hadis hari ni. Tak tahu apa itu ilmu hadis dan sebagainya. Tapi kesungguhan mereka tu menyebabkan kita dapat baca hadis-hadis Nabi pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang lagi sahabat namanya Umar bin Abdul Hakim. Umar ni juga adalah seorang perawi hadis, dan dia ni mengembara pada waktu musim sejuk.
musim salji. Bila dia jalan dalam salji tu, rosak jari jemari dia. Ada yang terputus, ada yang retak, ada yang reput. Tuan-tuan, salji ni bukannya sejuk biasa-biasa. Dia bukan setakat pegang ais, tak. Salji ni sejuk. Pegang sekejap pun dah rasa macam dah tak nak pegang dah tak nak main dah. Kita kata seronoknya orang main salji. Tak seronok pun. Sejuk. Tak syok langsung. 5 minit je main. Lepas tu masuk rumah punya. Tak payahlah berangan nak pergi main salji. Tak payah. Kalau nak sangat main salji, ada satu rumah salji dekat Rembau. Pergi mana? Pergi sana. Tapi tu tiruan punya lah. Pergi sana. Ada dekat Rembau rumah salji. Tapi tu tak sejuk pun. Tu sejuk aircon. Tu sejuk aircon. Tapi ulama' ni, dia nak belajar. Dia jalan dalam musim sejuk, habis rosak, putus jari-jari dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hasil daripada kesungguhan itu, kita dapat menuntut ilmu hadis, Riyadus Salihin, hadis 40 dan lain-lain kitab. Tuan-tuan, kenapa mereka sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ni? Kenapa mereka sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Kerana mereka berpegang pada satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk pergi menuntut ilmu, siapa yang bersusah payah menuntut ilmu, barang siapa yang rajin pergi masjid tuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga Allah. Mereka pegang betul hadis ni. Dia orang tuntut ilmu bukan sebab nak hadis pun, tapi sebenarnya mereka tuntut ilmu, dia nak syurga rupanya. Kita malam ni datang ke masjid semata-mata nak duduk dalam majlis ilmu. Allah mudahkan jalan tuan-tuan dan puan-puan masuk syurga Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah sebab ulama'-ulama' ni mereka sangat bersungguh-sungguh untuk pergi menuntut ilmu walaupun dalam keadaan susah sekalipun. Walau dalam keadaan penat dan payah sekalipun, mereka akan pergi juga menuntut ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara sebab-sebab kita digalakkan untuk bermusafir. Sebab-sebab mestilah sebab yang baik. Tuan-tuan, dalam hadis-hadis yang kitab ni, kita akan sebutkan hadis-hadis tentang Nabi suka musafir hari apa. Antara dia daripada Ka'ab bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berangkat ke peperangan Tabuk pada hari Khamis. Kerana apa? Kerana baginda suka bermusafir pada hari Khamis. Nabi suka musafir pada hari Khamis. Tapi kita masalah dia, hari Khamis tu hari kerja. Kalau nak jalan-jalan hari Khamis, kena minta MC, minta cuti. Susah. Bukanlah wajib jalan hari Khamis tu, tapi kalau boleh dapat, alhamdulillah. Kita buat apa yang Nabi suka buat. Nabi suka musafir hari Khamis. Jadi lepas ni kita ambil cuti hari Khamis, Jumaat, 2 hari. Kita musafir hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Itu sebab Nabi suka jalan hari Khamis. Kemudian ada juga soalan yang selalu ditanyakan, bagaimana orang yang musafir pada hari Jumaat?
Orang yang musafir pada hari Jumaat, adakah mereka wajib solat Jumaat? Adakah orang yang musafir pada hari Jumaat wajib menunaikan solat Jumaat? Ini antara persoalan yang selalu ditanya, yang selalu dipeningkan dan sebagainya. Apa jawapannya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi mereka yang musafir pada hari Jumaat, kata Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i sendiri. Imam An-Nawawi adalah ulama dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudatul Talibin, beliau berkata, gugur kewajipan solat Jumaat jika mereka bertolak musafir selepas fajar dan sebelum tergelincir matahari. Maksudnya apa? Sebelum ni kita selalu didengarkan dengan pendapat yang mana siapa yang keluar hari Jumaat lepas subuh, dia kena solat Jumaat. Kalau tak nak solat Jumaat, dia kena keluar sebelum subuh. Itu yang kita selalu dengar. Pendapat itu juga pendapat dalam mazhab Syafi'i. Betul. Cuma tuan-tuan, kita kena tahu mazhab Syafi'i ni dia ada dua versi pendapat. Dua version. Versi pertama, qaul qadim, pendapat yang lama. Pendapat yang awal-awal mazhab Syafi'i ni. Yang kedua, qaul jadid, pendapat yang baru. Yang ni ulama-ulama Syafi'i yang terkemudian, yang ini ulama Syafi'i yang awal-awal. Jadi mereka ni ada pendapat yang awal, yang qadim, yang lama, dan ada juga pendapat yang baru, jadid. Jadi Imam An-Nawawi dia mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang baru. Pendapat yang baru macam mana? Siapa yang keluar musafir hari Jumaat, tak kira lah sebelum subuh ke, selepas subuh ke, tetap gugur solat Jumaatnya. Tetap gugur kewajipan solat Jumaat dia. Ini pendapat Imam Nawawi, bukan pendapat saya sendiri. Imam Nawawi kata apa? Siapa yang musafir hari Jumaat, dia tetap gugur kewajipan menunaikan solat Jumaat. Sama ada dia keluar sebelum subuh ataupun sesudah subuh dia keluar. Sama je. Tuan-tuan, kenapa macam tu? Zaman kita sekarang banyak perjalanan yang bergantung kepada jadual bas, jadual kapal terbang, kereta api dan lain-lain. Katalah kalau tiket bas tu pukul 9. Pukul 9, pukul 10. Jadi dia tak boleh nak cepatkan. Hello bas, tolong keluar sebelum subuh boleh? Dia tak boleh minta macam tu. Itu kena ikut jadual syarikat bas tu. Kalau syarikat tu kata pukul 10 dah dia kena pergi. Dia tak boleh minta pukul 5 boleh tak? Saya tak nak solat Jumaat ni. Sebab tak nak solat Jumaat, dia minta bas tu jalan pukul 5. Tuan-tuan, zaman sekarang memang begitu. Dan bila dah naik bas, pakcik driver bas ni, dia bukan ikut masa pun nak berhenti. Dia bukan ikut masa dia. Dia ikut je, dia rasa dia nak kencing, dia berhenti. Biasanya dia ada perhentian dia. Kadang-kadang terlepaslah waktu Zuhur tu, Jumaat tu. Dan bila dah terlepas, macam mana nak solat Jumaat? So, pendapat yang ini, pendapat Imam An-Nawawi ni lebih sesuai untuk kita amalkan. Itu kalau bas lah. Kalau kapal terbang,
Kalau kapal terbang macam mana nak solat Jumaat, nak turun? Pilot, tolong singgah bawah kejap. Nak solat Jumaat. Imam An-Nawawi punya pendapat lebih relevan, lebih sesuai untuk kita guna. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita naik kereta sendiri, jalan hari Jumaat pun kadang-kadang susah. Kalau lalu highway memang agak susah lah nak cari masjid. Kalau ada orang tu dia suka lalu jalan dalam, jalan dalam senang cari masjid. Katalah dia pukul 1 tu dia jumpa masjid, jadi saya galakkan untuk dia berhenti solat Jumaat. Yang itu lebih baiklah. Jangan dia buat-buat tak nampak. Masjid terlepas, tak apalah. Itu saja tu. Sebaiknya kalau dia nampak masjid ngam-ngam pukul 1, eloklah berhenti kejap solat Jumaat. Sebab dia sendiri driver, bukannya orang lain pun. Rehat solat Jumaat kejap. Yang itu lebih digalakkan. Walaupun gugur solat Jumaat dia, kewajipan tu tetap gugur, tapi kita galakkan jugalah dia solat. Sebab dia boleh berhenti pun. Kalau dia tak boleh berhenti, nak lalu highway, susah nak jumpa, yang tu tak apa. Jadi untuk orang yang musafir hari Jumaat ni, gugur kewajipan solat Jumaatnya menurut pendapat Imam An-Nawawi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Nabi suka musafir hari Khamis. Lepas ni kalau nak booking hotel, booking hari Khamis, confirm banyak kosong. Yang kedua, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna an-nasa ya'lamuna minal wahdati ma a'lam, ma sara rakibun bilailin wahdah." Sekiranya manusia mengetahui keburukan perjalanan seorang diri sebagaimana yang saya ketahui, nescaya tidak ada seorang penunggang kenderaan yang bermusafir di waktu malam seorang diri. Hadis ni ada dua benda kita boleh bincang. Pertama, hukum musafir seorang-seorang. Hukum kita bermusafir seorang-seorang diri. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, la tusafiril mar'atu salasata ayyamin illa ma'azi mahramin. Dalam riwayat yang lain, la tusafirul mar'ati illa ma'azi mahram. Janganlah seseorang wanita itu bermusafir melainkan bersama-sama dengan mahramnya. Untuk orang yang suka jalan seorang-seorang, bagi lelaki tak ada masalah sangat. Lelaki ni orang tak heran, tak ada orang nak colek, tak lalu nak colek. Senang cerita dia. Dia nak jalan seorang-seorang, itu suka hati dia. Yang Islam tekankan kat sini adalah perempuan. Apa hukum perempuan jalan seorang-seorang musafir? Nabi sebut dengan jelas dalam hadis itu, dilarang seorang perempuan musafir tanpa ada mahramnya. Maka dalam hadis itu jelas Nabi melarang perempuan keluar jalan-jalan seorang diri. Seorang diri. Maka para ulama bersepakat, dia buat kesimpulan. Jadi saya ambil kesimpulan daripada pendapat ulama ni, antaranya pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri, hukum wanita jalan seorang-seorang. Hukum wanita jalan seorang-seorang, nama dia solo travelling. Solo travelling. Hukum dia adalah, hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Namun ia boleh jadi harus jika mengikut syarat-syarat yang berikut. Hukum asalnya haram, tapi boleh jadi harus jika perempuan itu menepati syarat-syarat ini. Antara dia apa? Syarat yang pertama, perempuan kalau nak jalan seorang-seorang, dia kena pastikan
perjalanan dia selamat pergi dan balik. Dia kena pastikan dulu pergi selamat, balik pun selamat. Macam mana nak tahu tu? Tempat yang dituju. Dia tak boleh pergi tempat yang bahaya. Dia dah tahu dekat tempat tu ada peperangan. Dia pun pergi beli tiket. Saya nak pergi tempat berperang ni. Seorang-seorang diri dia. Hukum dia haram. Tak boleh. Ataupun dia dah tahu tempat tu ada wabak penyakit. Viral sekarang China dia tengah lockdown. Jadi dia tengok macam best je. Dah lama tak lockdown. Dia nak rasa lockdown tu. Dia pergi China. Pandai. Hukum dia haram. Sebab apa? Sebab tidak aman dalam perjalanan dia. Pergi tak selamat, balik pun belum tentu selamat. Contoh lain. Dia kata saya nak pergi negara orang kafir. Negara kafir ni memang negara yang ganas. Mafia punya negara. Contoh Brazil. Contoh. Dia nak pergi Brazil seorang-seorang diri dia. Hukum dia haram. Sebab apa? Negara tersebut adalah sebuah negara kafir. Yang mana negara itu bahaya bagi seorang perempuan. Tak boleh pergi. Jadi orang perempuan dia nak jalan seorang-seorang boleh, tapi dengan syarat dia kena pastikan perjalanan dia pergi dan balik selamat, aman daripada bahaya, tak ada wabak penyakit, tak kena colik dan sebagainya. Jadi ada anak-anak perempuan ni dia suka jalan seorang-seorang. Dia kena pastikan dulu. Tapi kalau setakat dia nak pergi Melaka tu, Melaka tak bahaya pun. Itu bagi je lah dia naik bas. Tapi kena pastikan betul-betul, kena selamat. Itu je. Melaka tak bahaya sebab ada hang tuah. Okey, selamat hang tuah ni ada. Kalau pergi Langkawi, tu boleh tahan lagi lah. Sebab masih lagi Malaysia okey lagi. Tapi kalau dia dah pergi Thailand, kenapa nak pergi Thailand? Dekat sana ada perang. Saya nak tengok perang tu macam mana. Jadi hukum ni haram, tak boleh. Itu yang pertama, mesti kena pastikan selamat. Yang kedua, mesti mendapat keizinan mahram ataupun walinya. Dia tak boleh pergi tanpa keizinan mahram, tanpa keizinan wali. Dia mesti minta izin dulu. Jadi kalau wali tidak mengizinkan, dia tak boleh pergi. Dan kalau dia nak pergi juga, dia kena cari kawan, kumpulan. Sebab tu orang yang nak pergi umrah, perempuan, dia boleh pergi seorang-seorang. Dia kena daftar dekat syarikat-syarikat travel, umrah, dia boleh pergi dengan syarikat tu. Sebab apa? Sebab ada grup dia. Jadi orang perempuan dia boleh pergi umrah seorang-seorang diri. Sebab ada grup travel tu sendiri. Tak ada masalah. Jadi itu dibenarkan. Sebab apa? Sebab ada grup. Dalam grup tak ada masalah. Kalau seorang-seorang dia pergi umrah, dia beli tiket pergi Mekah, dia buat visa sendiri, dia pergi umrah sendiri, yang tu tidak dibenarkan. Jadi tuan-tuan, itu hukum yang pertama, iaitu berkenaan dengan musafir seorang-seorang diri. Solo travelling nama dia. Bagi lelaki tak ada masalah sangat. Cuma janganlah mengada-ngada nak pergi China tu. Kenapa kau nak pergi China? Saja dah lama tak lockdown. Rindu PKP dia cakap. Jadi dia nak pergi sana. Tak ada kerja lah nama dia. Haram hukum dia. Lelaki tak ada masalah sangat. Perempuan sahaja yang Islam sangat jaga dan titik beratkan. Islam memang sayang orang perempuan. Satu. Dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita musafir pada waktu malam. Dalam satu hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya hendaklah kamu berjalan di malam hari, kerana bumi itu dilipat pada waktu malam.
Bumi itu dilipat pada waktu malam. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Apa maksud bumi dilipat? Apa maksud bumi dilipat? Para ulama menterjemahkan bumi berlipat itu maksudnya bumi ni dipendekkan. Bumi dilipatkan. Macam tu ke? Bukan macam tu. Bukanlah dilipat secara fizikal tu. Elok-elok sfera dia jadi bentuk kebab. Bukan dilipat macam tu, tak. Maksud dilipat itu adalah waktu malam ni tuan-tuan, jika kita musafir, dia lebih tenang. Lebih tenang, sejuk, tak panas, relax, tak ramai orang. Sebab tu Nabi galakkan untuk kita musafir pada waktu malam. Tak mengantuk, tak penat. Kalau musafir pada hari siang hari, pukul 11 tu, waktu matahari tengah naik pacak atas, tu siapa yang bawa kereta je yang tahu betapa mengantuknya dia. Orang perempuan tak tahu. Yang tahu orang lelaki je. Orang perempuan tahu apa? Dia tahu dia makan, lepas tu dah habis makan dia tidur. Bangun tengok telefon. Itu je lah orang perempuan. Dia tak bawa kereta, dia tak tahu. Yang lelaki ni duk tahan mata, tahan kan. Pukul 11, pukul 12 tu, waktu matahari tengah pacak atas tu, aircon pula memang sedap tidur. Memang waktu paling sedap tidur lah waktu tu. Jadi bahaya sikit lah kalau jalan waktu tengah hari siang ni. Sebab tu kita digalakkan jalan waktu malam. Waktu malam ni pukul 3 pagi pun tak mengantuk. Relax kan. Pukul 2, pukul 3 selamba je, mata cerah sebenarnya. Beza dengan tengah hari tu memang mengantuk. Kalau siang pula, asyik-asyik nak berhenti. Asyik-asyik nak berhenti. Dia tengok R&R, ada buah, nak berhenti. Berhenti kejap. Dah lepas R&R tu, lepas depan jumpa R&R lagi, ada durian, dia berhenti kejap. Itu kerja dia. Kalau waktu siang, memang asyik kerja nak berhenti je. Tapi kalau malam, R&R semua tutup. Nak berhenti pun macam, tak payah berhentilah. Tak ada orang pun, hantu banyak. Jadi baik tak payah berhentilah, senang cerita dia. Beza kalau kita siang, kita banyak berhenti. Malam ni jarang lah kita berhenti banyak kali. Nak solat Zuhur lagi, nak solat Asar lepas tu, dia jadi 10 kali berhenti. Patutnya perjalanan tu 2 jam, dia jadi 5 jam sebab berhenti lebih. Berhenti tu 3 jam dah. Kalau malam dia jarang berhenti. Jadi sebab tu antara sebabnya Nabi menggalakkan untuk kita musafir pada waktu malam. Pada waktu malam. Itu sebab dia. Tapi kalau tak biasa, jangan buatlah. Syarat dia apa? Waktu siang tu kena rehat cukup. Kena rehat dulu, cukup-cukup rehat. Malam tu baru bertolak. Jangan siang tu tak tidur. Siang tak tidur, malam nak bawa kereta. Yang tu jawapannya apa? Waalaikumsalam lah. Lagi mengantuk lah cerita dia. Jadi tak digalakkan sangat. Kalau nak jalan malam tu, siang dia kena rehat dulu. Rehat baru boleh malam. Sebab apa? Sebab Nabi galakkan untuk kita musafir pada malam hari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi suka musafir hari Khamis. Dan Nabi galakkan untuk kita musafir pada waktu malam. Apa lagi adab-adab kita musafir? Antara adab-adab kita musafir adalah baca doa naik kenderaan. Doa naik kenderaan ni tuan-tuan semua dah hafal lah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa naik kenderaan. Ni kalau boleh baca. Kalau tidak pun bacalah bismillah. Balik tidak pun baca bismillahirrahmanirrahim, jalan. Lagi apa?
Lagi sebelum mulakan perjalanan, Nabi menggalakkan untuk kita menunaikan solat sunat 2 rakaat. Kerana apa? Kerana Nabi SAW juga sebelum musafir, Nabi solat 2 rakaat. Balik daripada musafir juga Nabi solat 2 rakaat. Disebut sebagai solat sunat musafir. Ataupun kita boleh juga buat solat sunat istikharah. Istikharah ni bukan sebab nak pilih jodoh je. Ada orang buat istikharah sebab apa? Pening nak pilih. Ada 5 orang suka kat saya ni. Jadi saya tak tahu nak pilih mana, saya solat istikharah. Bukan itu je. Solat istikharah, semua keadaan kita boleh buat. Nak pergi musafir, solat istikharah dulu. Solat istikharah dulu. Arab jahiliah dulu, yang macam saya sebut sebelum ni, Arab jahiliah sebelum musafir, mereka akan melepaskan burung. Mereka akan melepaskan burung. Tujuannya apa? Tujuannya dia nak tahu musafir dia tu ada ong ke tak ada ong. Kalau burung tu dilepaskan dia pergi kanan, itu maksudnya ada ong. Kalau burung tu dilepas dia terbang ke kiri, yang ni tak ada ong. Dia tak boleh pergi musafir. Kalau pergi kanan baru boleh pergi musafir. Kalau burung tu terbang ke kiri tak boleh pergi musafir. Ini Arab jahiliah dulu. Arab jahiliah dulu buat macam tu. Kanan okey, kiri tak okey. Kalau burung tu lepas terbang ke belakang, macam mana? Belakang, depan, terus dia straight. Macam mana? Tu syubhah nama dia. Kalau syubhah tak payah ambil, dia kata. Ni Arab jahiliah punya. Kita jangan ikut. Kita Islam ajar solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Jadi sebelum musafir, solat sunat 2 rakaat. Okey. Tu adab dia. Solat sunat, doa, naik kenderaan. Lagi apa? Adab musafir. Kita kena tahu bagaimana cara solat jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Yang ini ramai yang pening. Betul, pening. Yang ni boleh jamak ke tak ni? Yang ni boleh qasar ke tak ni? Berapa kilometer ni boleh qasar? Apa niat qasar ni? Macam-macam lah dia. Macam-macam dia. Hari musafir tu barulah dia nak buka buku. Dia nak hafal niat solat qasar. Niat solat qasar ni panjang. Nak hafal sehari tak cukup masa. Jadi tak perlu hafal pun lafaz niat tu. Yang penting kita niat dengan betul dalam hati untuk solat sunat, solat zuhur 2 rakaat, qasar jamak dengan asar. Cukuplah. Tak payah nak hafal usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an. Lama. Lama. Kalau hafal alhamdulillah. Tapi ada yang ramai yang tak hafal. Kalau susah nak hafal, tak perlu hafal pun. Jadi solat sunat qasar dan jamak, dia kena tahu bila dia boleh qasar, bila dia boleh jamak. Apa sebab boleh qasar? Solat apa yang boleh qasar? Dan yang paling penting apa? Tujuan perjalanan mestilah baik. Tujuan perjalanan mesti tujuan yang baik. Baru boleh qasar. Baru boleh qasar. Kalau tujuan perjalanan tujuan yang buruk, nak pergi Thailand, nak buat apa? Tuan-tuan pergi Thailand buat apa? Nak pergi rumah urut. Cantik rumah urut. Berhenti masjid, jom solat qasar, jangan harap. Tujuan dah buruk, ada hati nak solat qasar, jangan harap. Tapi okey jugalah dia ingat solat. Dia ingat solat tu okeylah, alhamdulillah. Tapi dia tak dapat keistimewaan qasar tu. Dia kena solat penuh. Sebab apa? Tujuan dia nak pergi rumah urut. Jom kita pergi KL, buat apa? Kita rompak bank negara Malaysia. Berhenti kejap ke arah NAS Seremban, solat qasar jom. Jangan harap. Tujuan nak mencuri, tapi ada hati nak solat qasar. Jangan mimpilah macam tu.
Tujuan mesti baik, baru boleh solat qasar, solat jamak dan sebagainya. Jadi sebelum musafir, kita kena tahu tujuan kita pergi tu untuk apa. Tujuan mesti baik, barulah boleh perjalanan itu perjalanan yang baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu antara adab-adab kita bermusafir yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh amalkan insya-Allah, dan kita boleh sama-sama aplikasikan dalam hidup. Dalam cuti sekolah ke, nak pergi musafir, kita boleh gunakan hadis-hadis yang saya baca tadi. InsyaAllah kita akan masuk tajuk yang baru pada minggu akan datang. Tajuk berkaitan dengan istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Istiqamah dan bersederhana dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita dalam melakukan ibadah ni, dia tak boleh ekstrim sangat, tak boleh lebih-lebih, dan tak boleh ambil mudah sangat pun tak boleh. Dia kena duduk tengah-tengah, sederhana. Jangan terlalu ekstrim sampai tak larat nak bangun, dan jangan terlalu ambil mudah. Islam mengajarkan kepada umat dia ibadah dalam keadaan yang bagaimana? Mengikut kemampuan seseorang. Mengikut kemampuan. Nanti saya akan bagi contoh-contoh dan kisah-kisah sahabat Nabi yang mana mereka ibadah terlalu kuat sampai Nabi tegur. Sampai Nabi tegur mereka kerana mereka terlalu kuat beribadah, sampai lupa pada tanggungjawab yang lain. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.